Skandal penipuan kewangan melibatkan pelaburan kumpulan wang persaraan KWAP dalam syarikat Indonesia e-Fishery terus mencetuskan perdebatan hangat. Namun di sebalik kerugian lebih RM160 juta itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tampil mempertahankan keputusan pelaburan berkenaan semasa di Dewan Negara. Kita harus menilai dari segi melihat keseluruhannya. Ya. Berapa catatan keuntungan bersih KUAP dalam kajian tahun sebelumnya? Iaitu keuntungan bersih KUAP kerana yang dibesarkan sangat kerugiannya 160 juta. Betul. Tapi keuntungan bersih atas kepintaran, pandai pelaburan, pengurusan dan juga lembaga, keuntungan bersih ialah 12.9 bilion ringgit, iaitu pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Mohon ahli-ahli yang berhormat melihat keseluruhannya kerana keuntungan dan pertumbuhan yang disebut annual compound growth itu melebihi 8.5%. Dalam kes ini sukar dikaitkan dengan masalah penyelewengan. Ya. Ini hanya beberapa keputusan yang sebenarnya ikut peraturan transparansi accountability dunia, tapi masih lagi berlaku penipuan. Dikaskan bahawa kerajaan tidak campur tangan dalam sebarang keputusan pelaburan KUAP. Menurut Anwar, setiap laporan dinilai secara teliti, menerusi proses usaha wajar due diligence dan diputuskan oleh panel pelaburan profesional yang mewakili kerajaan serta sektor swasta. Terdiri daripada golongan profesional yang terpilih dan selalu keputusan-keputusan dibuat itu kemudian dibentangkan kepada lembaga dan tidak memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mendesak Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan susulan kerugian pelaburan KWAP berjumlah 200 juta. Hassan berkata sebagai Menteri Kewangan, Anwar perlu bertanggungjawab kerana KWAP berada di bawah seliaan Kementerian Kewangan. Durangnya kerugian itu membabitkan pelaburan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture Indonesia e-Fishery. Beliau mendakwa lembaga pengarah, panel pelaburan dan pengurusan tertinggi KWAP gagal menjalankan tadbir urus serta kawalan yang sewajarnya. Hassan berkata skandal itu melibatkan dana persaraan pejabat awam dan tidak boleh dipandang ringan. Hassan juga mengingatkan KWAP pernah terpalit dalam skandal SRC International yang akhirnya mengheret bekas Perdana Menteri ke penjara. Sehubungan itu, Hassan menggesa siasatan forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku kecuaian atau pelanggaran tanggungjawab fidusiari. Beliau turut menegaskan tindakan tegas termasuk pemecatan pihak yang bertanggungjawab perlu diambil sekiranya wujud sebarang salah laku. Sementara itu, Ketua Penerangan MCA Chan Queen menggesa Kementerian Keuangan dan KUAP memberi penjelasan berhubung jumlah pelaburan, kerugian sebenar dan proses kelulusannya. Beliau mempersoalkan perbezaan angka pelaburan yang dilaporkan sebelum ini, iaitu hampir 200 juta ringgit, manakala KUAP kemudian mengumumkan jumlah pelaburan rasminya sebanyak 163.4 juta ringgit. Menteri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak akan menambah hutang baru negara walaupun hutang kerajaan semakin menurun. Beliau menegaskan ini kerana kerajaan masih menanggung pembayaran faedah hutang lama termasuk membabitkan 1MDB. Ingat, tiap kali you ambil minyak tu ada suntikan subsidi kerajaan dan keseluruhannya 40 bilion ringgit 1 year untuk minyak dan diesel. Boleh kau nak suruh turun lagi, tapi dan siapa nak bayar? Saya tak mahu hutang melonggok banyak-banyak. Orang kata hutang bertambah, tak. Hutang kerajaan sekarang berkurangan, tetapi jumlah hutang bertambah kerana interest tinggi. Interest berbayar apa? Bayar hutang lama, bayar hutang 1MDB. Nak nafi macam mana? Tadi ditanya pasal tabung haji, sama juga. Saya macam mana nak lupa hutangnya puluh bilion.
Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya memecat semua menteri dan timbalan menteri daripada BN jika mereka tidak meletakkan jawatan. Cabaran itu susulan desakan pemuda PH supaya menteri dan timbalan menteri BN dalam Kerajaan Perpaduan melepaskan jawatan selepas kerjasama terbuka parti itu dengan Perikatan Nasional dalam PRN Negeri Sembilan. Saya cabar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kalaulah ni angkatan muda kamu minta menteri dan timbalan menteri daya UMNO letak jawatan, saya cabar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jika menteri dan timbalan menteri daya UMNO tak letak jawatan, kamu pecat mereka semua. Boleh atau tak? Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh sekali lagi menyatakan kesediaan meletakkan jawatan sebagai Exco belaka, namun dengan satu syarat. Akmal berkata surat peletakan jawatannya akan dihantar semula sekiranya Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nakoming turut melepaskan jawatan dalam Kabinet. Saya terima cabaran kamu untuk saya letak jawatan, surat letak jawatan sekali lagi. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya minta Nakomeng hantar bersekali dengan surat letak jawatan saya hantar. Ini anak jantan lah tu. Kita bukan soal duduk di ni, bukan soal nak jadi jawatan lah. Kita pegang jawatan dalam UMNO pun ketika UMNO tak ada apa-apa lah. Kita jadi ambil jawatan dalam UMNO ni ketika UMNO pembangkang lah. Beliau menjawab cabaran veteran DAP Teng Jong Kim yang mendesaknya menunjukkan beliau anak jantan dengan menghantar surat letak jawatan sekali lagi. Teng sebelum ini juga mendakwa Akmal tidak sepatutnya menggunakan alasan tidak diperkenan yang di-Pertuan Negeri TYT Melaka kerana seseorang Exco boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa. Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin mendakwa wujud sesuatu yang tidak kena dalam hubungan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan. Ya, kerjasama BN dan PAS pada PRN Negeri Sembilan menjadi isyarat bahawa hubungan antara parti dalam kerajaan sedang berdepan masalah. Khairi turut mendakwa ramai ahli UMNO merasakan kerajaan tidak memberi perhatian secukupnya terhadap sensitiviti orang Melayu. Beliau juga mendakwa Pakatan Harapan sering menjadikan UMNO sebagai alasan apabila gagal melaksanakan agenda reformasi dan menunaikan manifesto. Bagaimanapun, Khairi menegaskan BN tidak perlu keluar daripada Kerajaan Perpaduan dan sebaliknya menunggu sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Mengulas lanjut, Khairi turut membayangkan formula kerjasama BN dan Perikatan Nasional di PRN Negeri Sembilan mungkin diperluaskan ke Selangor. Katanya, perkara itu bergantung kepada keputusan PRN Negeri Sembilan. Ahli Parlimen PKR Lee Chen Jong memberi bayangan kemungkinan beliau menyertai parti bersama. Dalam hantaran media sosial, Lee meluahkan kekecewaannya dengan mendakwa Pakatan Harapan sanggup mengorbankan cita-cita reformasi demi kepentingan politik jangka pendek. Namun Lee menegaskan semangat reformasi tidak akan mati dan beliau akan terus mencari wadah baru untuk diperjuangkan. Beliau menjelaskan kehadirannya pada Majlis Penghargaan Sukarelawan Pilihan Raya Negeri Johor di Ibu Pejabat Bersama di Puchong adalah kerana semangat reformasi dalam PH semakin nazar. Sementara itu, Lee turut menjabar PKR mengambil tindakan disiplin lebih tegas terhadapnya, termasuk memecatnya daripada parti jika itu dianggap perlu. Jadi bagi saya, enough is enough. Tuan-tuan dan puan, enough is enough. Jadi ikut logik yang sama, malam ini saya tampil di sini, tak perlulah siasat saya, tak perlulah hantar surat, terus bagi hukuman saja. Betul atau tidak? Pecat sajalah, tak perlulah hukuman, tak perlu minta penjelasan.